Okey, selamat kembali kita kepada Bro Ozil punya channel, okey. Okey guys, ini kali kita akan membahaskanlah satu isu yang yang baru-baru ini tular di media sosial lah, okey, iaitu berkenaan dengan seorang DJ yang telah memperolokkan secara langsung cikgu di dalam TV pendidikan lah. Okey. Okey guys, sebenarnya saya agak susah sikit nak mengulas tentang perkara ini lah. Tapi saya rasa sebagai rakyat Malaysia, saya terpanggil lah. Sebab kebelakangan ini saya tengok di media sosial, terutamanya di YouTube, ramai antara YouTuber yang saya telah tengok yang telah condemnkan DJ ni tentang cara beliau menilai guru tersebut dalam TV pendidikan itulah. Okey. So di sini saya bukan nak menjebelahi mana-mana pihak, walaupun DJ itu, walaupun cikgu tu, tapi bagi saya lah, sebab saya tak ada kepentingan langsung. Tapi saya agak terpanggil lah. Okey, agak terpanggil untuk memberi komen setakat apa pandangan daripada peribadi saya lah. Okey. Ini bukan peribadi dari mana-mana pihak, tapi ini pandangan peribadi saya sendirilah. Okey. Pertama, kalau kita tengok dari sudut yang luas, sebenarnya benda ni, inilah sebenarnya punca daripada apa yang telah kita pelajari dalam sistem pendidikan kita selama inilah. Okey, dulu kita telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama lah, sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah kita pada zaman 60-an dulu-dulu lah. Okey. Dan saya pun saya masa tu saya tak sempat lah untuk English medium, jadi saya antara generasi yang awal menerima menerima bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantar lah. Okey. So di sini kita akan tengoklah kenapa benda ini terjadi. Okey, kita tengok dari sudut yang positif. Kita tengok daripada sudut yang luas lah kenapa benda ini terjadi. Kerana sistem pendidikan kita. Okey. Sistem pendidikan kita ni kita tengok dari sudut yang luas. Setiap kali menteri ni bertukar ataupun kabinet ni dirombak, menteri pendidikan bertukar, maka sistem pendidikan Malaysia ni pun dia tukar suka hati siapa yang pegang, siapa yang memegang portfolio menteri pendidikan. Okay? Cuba kita perhatikan benda yang telah berlaku selama ini lah. Okay? Bila menteri itu bertukarlah polisi itu. So kita belum tahu adakah polisi ini berkesan ke tidak. Jadi kita tidak tahu apa kebaikan dan keburukan sesuatu sistem tu. Belum dapat kita tengok, kita dah tukar kita punya sistem. So di sini tadi saya perhatikan lah, banyak betul keburukan daripada sistem yang ada sekarang lah, di dalam sistem pembelajaran kita lah. Okay. Bagi para menteri, para YB, anak-anak dia orang bukannya disekolahkan di dalam negara ni. Okey, kita yang sebagai rakyat biasa ni mati-mati dimomokkan dengan bahasa kebangsaan. Okey, utamakan bahasa kita di dalam setiap apa yang kita buat, di dalam pekerjaan ke apa-apa benda. Tapi anak kebanyakan YB dan menteri ni dihantar pergi luar negara belajar bahasa Inggeris. Ada, saya rasa, bukan saya rasa lah, anda juga akan rasa, ada di antara anak YB kita ataupun menteri-menteri kita yang tidak tahu langsung dalam bahasa, betul-betul dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Sedangkan rakyat kita, rakyat biasa ni, kita dimomokkan, kita mesti utamakan
bahasa kebangsaan. Okey. Jadi bagi saya, berbalik kita kepada cikgu yang buat live dekat TV tu hari, bagi saya dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kita tengoklah, itu adalah kesan daripada apa yang telah kita belajar selama ini lah. Okey, yang telah kita belajar dari awal, dah bertahun-tahun kita dimomokkan, kita pentingkan bahasa kebangsaan dan pentingkan bahasa Malaysia, bahasa Melayu diutamakan, dan bahasa Inggeris terletakkan di dalam sistem yang kedua dalam perlembagaan negara kita untuk jadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Okey, sebab itulah bahasa Inggeris kita di sekarang, dia kalau dibandingkan negara-negara yang lain yang bahasa pengantarnya diutamakan bahasa Inggeris, agak kebelakangan lah. Okey, jadi kita tak usahlah kita menuding kepada satu-satu pihak atas kesalahan ini. Sebab apa? Ini adalah sistem berdasarkan kepada sistem yang ada sekarang. Okey. Okey guys, itulah tadi perkongsian saya dengan anda semua lah. Okey. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat untuk kita semua lah. Okey. Saya tidak menjebelahi mana-mana lah. Okey, saya terpanggil untuk bercakap berkenaan hal ini kerana saya tengok ramai sangat yang telah condemnkan DJ ni. Jadi saya rasa lebih baik kita tengok benda ni dari sudut yang positif lah. Okey, kita jangan tengok benda ni dari sebelah pihak saja. Okey, semoga apa yang saya share ini manfaat bagi kita semua. Kita boleh berfikir dengan cara yang baik. Okey. Okey, semoga kita akan jumpa lagi. Sekian dan terima kasih kepada yang telah menonton. Kepada yang belum subscribe tu, tolong subscribe lah guys, kerana subscribe itu adalah percuma. Okey guys, terima kasih kepada yang telah subscribe. Thank you. Kita jumpa lagi.